boleh mai ni bukan sebab nak mai, tapi Allah campak dalam hati dia kelazatan, kemanisan dan keterikatan hati dia dengan masjid. Yang ni bukan boleh cakap-cakap kan. Bukan sebut saya orang masjid. JK masjid pun belum tentu lagi hati dia terikat dengan masjid. Pengurusi masjid pun belum tentu hati dia terikat dengan masjid. Bahkan kadang tu imam pun belum tentu hati dia terikat dengan masjid. Nak tahu, dia main waktu dia punya tugas dia aja. Waktu tak tugas dia tak main. Kalaulah semua orang tinggalkan masjid, tuan-tuan jangan tinggal masjid. Kita kena kempen bagi kita dan keluarga kita jaga hak masjid. Kalau orang lain tak mau masjid tak apa. Saya nak main, saya nak bawa isteri saya main, nak bawa anak-anak saya main. Nak bagi saudara selamat masjid ramai, kalau bukan dengan orang, paling tidak dengan keluarga saya sendiri. Kena azab macam tu dalam diri. Saya cuma kan. Jadi subhanallah, kalau mampu istiqamah jaga 5 waktu untuk solat berjemaah di masjid. Kalau tak mampu paling tidak 3 waktu. Yang pertama waktu subuh. Kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla layla kullah atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, pahala baginya seperti dia berqiyamul lail seluruh malam. Macam qiyamul lail seluruh malam. Mampu tak kita buat daripada maghrib sampai subuh, baca Quran, sembahyang, solat, tak berhenti-berhenti, non-stop daripada maghrib sampai subuh? Tak mampu buat. Tak mampu nak buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Pahala tu boleh dapat dengan mai sembahyang subuh secara berjemaah. Sebab tu Nabi SAW kata, kalau dia tahulah betapa besarnya ganjaran pahala pergi sembahyang subuh secara berjemaah, maka dia akan mai walaupun terpaksa merangkak. Tak apa nak tahu, tak apa nak tahu tu, tak apa nak mai tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang yang buta. Ini buta. Lalu dia kata, saya semak Rasulullah, saya ni buta. Kalau saya main, kalau nak main masjid, kena ada orang pimpin. Orang boleh main. Boleh tak? Ada tak kelonggaran kepada saya untuk tak pergi sembahyang berjemaah di masjid? Mula-mula Nabi kata, ya, tak apa. Kemudian, Saudara Muhammad, bila dia bergerak tu, misalnya panggil dia balik. Ustaz, kamu dengar tak azan? Dia dengar. Datangilah dia, penuhilah dia. Maksudnya, main juga. Pada satu hari Nabi SAW nak solat berjemaah, tiba-tiba Nabi tengok ada orang yang tak main, kekurangan. Nabi SAW kata, Saudara Muhammad, boleh mau saja aku hari ini. Aku minta orang lain untuk imamkan sembahyang ni. Aku nak panggil sekumpulan lelaki-lelaki untuk himpun kayu-kayu api. Aku nak pergi bakar rumah-rumah orang yang tak main sembahyang. Kalaulah tak kerana orang perempuan dan anak-anak kecil yang ada di rumah tu, jadi aku dah bakar rumah-rumah orang yang tak main sembahyang berjemaah dekat masjid. Sampai macam tu. Itu dah sallallahu alaihi wasallam, maksud betapa pentingnya mai sembahyang berjemaah di masjid. Waktu saya selalu sebut, saya katalah tuan-tuan sekalian, kalau orang lain tak mau mai, kita tak boleh nak paksa orang untuk mai. Tak boleh nak paksa orang untuk mai. Kalau dia nak mai, dia mai. Waktu Allah bagi dekat kita ni tuan-tuan sekalian, saya cuma orang yang boleh mai ke masjid, yang Allah lapangkan setiap hari, dan dia boleh main masjid tu bukan sebab dia saja nak main masjid, melainkan Allah letakkan dalam hati dia kesedapan dan kelazatan untuk dia main ke masjid. Itu yang lain. Saya cuma ingat senang pagi-pagi nak mujahadah, nak start kereta. Kalau tuan-tuan rumah dekat start motor, tahan kira senang sikit. Nah, start motor yang tuan. Lain ni tuan-tuan motor pun kunci pun dalam poket dia. Tak payah buka macam tu, tak kunci dalam poket. Start main motor. Saya semangat. Kan naik kereta susah sikit nak start, nak kena warm up sikit 2-3 minit motor nak sampai. Saya ada pergi satu masjid, tuan-tuan tahu tak? Ada seorang pakcik tu, umur dia 80 tahun. 80 tahun. Kecil dah. Jalan pun bongkok-bongkok dah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, waktu tu sallallahu alaihi Muhammad ada satu majlis besar yang nak berlaku dalam masjid tu malam tu. Sultan nak main masjid kalau tak salah saya berlaku. Jadi dia susah hati. Waktu perbincangan duduk bincang tu, saya duduk ada. Dia berkata, dia intro lah kepada JK Masjid. Dia kata, macam mana saya ni malam ni? Macam mana saya malam ni? Saya nak duduk mana ni? Pakcik jangan risau. Pakcik punya tempat orang tu lah. Walau siapa pun main, pakcik punya tempat orang tu lah.
Saya pun duk heran, kita apa cerita ni? Saya tanya lah dekat AJK. Kita Ustaz tahu tak, pakcik ni posisi tempat semayang dia ialah di belah kanan, belakang imam sebelah kanan. Itu posisi dia. Sejak bertahun-tahun yang lalu, itulah posisi tempat semayang dia. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Dia kata, pakcik ni semenjak daripada dia pencen dulu sampai hari ni, dah 20 tahun, dia tak pernah miss untuk berada di masjid 20 minit sebelum azan. 20 minit sebelum azan, dia duduk dah kat situ. Dan sallallahu alaihi wasallam. Saya sembang dengan dia kata, Ustaz, betul tak Ustaz kalau kita semayang Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah akan haramkan kita daripada api neraka? Itu betul? Nabi SAW sebut demikian. Saya nak dapat yang tu Ustaz. Rupa-rupanya itu yang menjadikan motivasi kepada dia untuk dia mai awal, sebab dia tak mau miss Qabliyah semayang sebelum semayang tu. Sunat rawatib tu, yang Qabliyah tu, sebab kalau mai lambat misal dia punya nak jaga tu, akhirnya dia set masuk waktu untuk dia 20 minit sebelum masuk waktu yang orang nak pergi untuk semayang. Maksudnya masuk waktu bukan boleh dia semayang terus. Maksudnya kalau lagi 20 minit dah masuk waktu tu, dia dah siap dah. Dia ada dekat masjid dah. Subhanallah. Tuan-tuan, cerita kesungguhan. Allah SWT. Jadi subhanallah, nak boleh mai ni bukan sebab nak mai, tapi Allah campak dalam hati dia kelazatan, kemanisan dan keterikatan hati dia dengan masjid. Ingat hadis Nabi SAW sebut. Nabi kata, 7 orang yang akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul mahsyar. Yang tak ada naungan melainkan naungan Allah SWT. Siapa? Lelaki, rajulun, sallallahu alaihi wasallam, qalbuh, hatinya, mu'allaqun fil masajid, terikat dengan masjid. Yang ni bukan boleh cakap-cakap kan. Bukan sebut saya orang masjid. AJK masjid pun belum tentu lagi hati dia terikat dengan masjid. Pengurusi masjid pun belum tentu hati dia terikat dengan masjid. Bahkan kadang tu imam pun belum tentu hati dia terikat dengan masjid. Nak tahu, dia main waktu dia punya tugas dia aja. Waktu tak tugas dia tak main. Ada. Kita duduk pergi merata masjid, kita tahu lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Mana tu imam ni? Orang ni dia tak main pasal apa? Dia tak tugas. Habis tu tak tugas. Tu tugas tak main. Tak main. Tak sama. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan semua, hati terikat dengan masjid. Bila hati terikat dengan masjid, tuan-tuan tak payah suruh. Bila masuk waktu, dia tahu tak mana dia nak pergi. Dia gelisah bila dia semayang di rumah. Dia hampa sejadah, dia tak seronok. Tak puas hati dia bila dia terpaksa untuk hampa sejadah di rumah dia nak semayang seorang-seorang. Bahkan semayang berjemaah di rumah pun dia tak puas, pasal tempat dia ialah di masjid. Bila sampai ke tahap macam tu, mudah-mudahan kita ni termasuk daripada salah satu daripada kelompok orang yang akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Apatah lagi sembahyang subuh berjemaah. Lepas tu Nabi SAW, sebab tu para sahabat sebut, kalau nak kenai orang-orang munafik daripada kalangan kami, mereka tak mai sembahyang subuh dan sembahyang isyak berjemaah. Tu orang munafik. Sebab apa? Sebab dua waktu yang susah untuk pergi sembahyang. Dan solat semua. Jadi subhanallah saya semat tuan-tuan, maka nombor 1, sembahyang subuh berjemaah kena jaga. Pahala di antara ganjaran dia ialah Nabi kata apa? Saya semat pahala yang akan dikurniakan kepadanya. Solat semat faka'annama shallal laila kullah, seperti mana dia bersolat ataupun berqiyamul lail seluruh malam. Nombor 1. Nombor 2, sallallahu alaihi wasallam, solat isyak berjemaah. Nombor 2, Nabi SAW sebut dalam riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia berqiyamul lail separuh malam. Ambil pukul 12 sampai subuh, non-stop sembahyang baca Quran, zikir, sembahyang baca Quran, zikir daripada pukul 12 sampai subuh. Saja-saja nak buat, kita pun tak mampu buat. Tapi itulah ganjaran pahalanya kepada orang yang solat isyak secara berjemaah.
Nombor 3, mayang asar. Jaga mayang asar. Dalam riwayat menyebutkan Sayyidina Ali Muhammad bahawa para malaikat itu kan dia naik dan dia turun. Malaikat yang menjaga pada waktu siang dia, Sayyidina Ali Muhammad yang duduk dengan kita pada waktu siang ni, dia akan naik pada waktu asar. Dan malaikat yang akan duduk dengan kita pada sebelah malam ni, dia akan turun pada waktu asar dan naik pada waktu subuh. So waktu tukar shift ni tuan-tuan, waktu subuh dengan waktu asar. Bila dia naik, yang siang tu nak naik, yang malam tu nak turun, ataupun yang waktu malam tu nak naik dan waktu siang tu nak turun, maka mereka akan berselisih pada waktu tu. Berselisih tempat pashkat lah kot. Kan, lebih kurang lah, aku faham. Ramai lah waktu tu. Bila dia naik bertemu dengan Allah, Sayyidina Ali Muhammad, Allah tanya Sayyidina Muhammad, macam mana keadaan kamu tengok hamba-Ku waktu kamu naik dan waktu kamu turun? Tidaklah kami melihat mereka, melainkan mereka sedang bersolat. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, maka ampunkanlah, malaikat yang minta doa, ampunkanlah dosa mereka nanti di hari kiamat. Dan sekalian, maka jaga. Malaikat naik, apa yang kamu tengok hamba-Ku buat waktu kamu naik tadi ni? Tidaklah kami melihat mereka, melainkan mereka sedang tengok cerita Hindustan. Jengkreng kan. Macam tu lah. 3 waktu ni jaga kita saja. Paling tidak 3 juga. Kalau mampu, sembahyang berjemaah di masjid 5 waktu paling baik. Baik tuan-tuan, Sayyidina Ali Muhammad. Sebab apa? Sebab pada waktu subuh, pada waktu isyak dan pada waktu asar ni ada kelebihan-kelebihan di atas sendiri yang kita mampu, yang kita kena buat, Sayyidina Ali Muhammad, dan kita punya kekuatan bila kita berjemaah di masjid.